Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh barakah, alhamdulillah. Kita pun dah dapat pemimpin yang baru kan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah, taufik dan hidayah kepada pemimpin kita untuk terus kata menjalankan tugas dia. Itu antara yang ulama dia tak tinggal doa kepada pemimpin tu, sebab dia yang akan membawa negara ni. Suka ke tak suka kita, tetapi kita kena memberi sokongan, bukan sokongan apa, supaya Allah memberi hidayah rahmat kepada pemimpin kita, maka dengan mudah-mudahan dengan limpah kurnia memberi rahmat kepada kita semua jugalah. So kita tak boleh sentiasa bersangka buruk, kita kena minta yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah dia kepada kita semua. Kita pun nak tak lama dah nak 31 Ogos kan, mudah-mudahan semangat merdeka ni, mudah-mudahan kita merdeka lah juga daripada pandemik ni juga. Satu hari insyaAllah orang kata dah boleh makan kat kedai kan. Mudah-mudahan. Okay, adalah juga kan sinar dia, mudah-mudahan. Okey, Tauhid, saya ingin mengucapkan sebelum kita teruskan kata perbincangan kita, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sentiasa ceria, semoga sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sentiasa bersangka baik kepada Allah SWT dalam kita menghadapi apa sahaja ujian Allah SWT, apa sahaja musibah yang melanda kita, jangan lupa bahawa kita ada Allah SWT. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan, jutaan, bilion, trilion terima kasih saya kepada Coach Alan, Coach Asriah, kerana pertamanya mencetuskan idea untuk melakukan tadabbur ni bagi saya sangat baik. Dia juga menyebabkan saya juga mendapat banyak manfaat daripada apa yang kita kongsikan ini. Dan juga terima kasih kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk sembang-sembang berkenaan ayat-ayat yang terdapat daripada Al-Quran ni, khususnya yang berkaitan dengan doa daripada Al-Quran. Seperti mana kita selalu sebutkan, doa ni lah satu-satu yang kata yang Allah bagi, antara yang Allah bagi kepada kita hak eksklusif untuk kita minta kepada Allah SWT tanpa sebarang perantara. Dia tak ada istilah signal tak sampai ke apa, tak ada istilah itu, sebab signal Allah sentiasa sampai kepada hamba-hamba dia. Yang penting kita dia saja yang hendak doa atau tidak. Dia kata ada kata-kata yang wallahu alam, yang kata dinisbahkan kepada Umar Al-Khattab tu, yang kata aku tak risau bahawa aku tidak dimakbulkan doa, yang aku risau adalah apa? Tidak diilhamkan untuk berdoa. Adakah benar ada kata-kata Umar atau tidak, tetapi dia adalah satu kata-kata yang kata benar daripada segi kata-kata dia lah yang boleh kita jadikan sebagai pegangan lah, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi hari ini kita nak bincangkan satu lagi doa yang bagi saya sangat menarik, dan saya juga secara pribadi kita memang tak boleh tinggal lah doa ni. Sebab dia adalah satu doa yang terakhir daripada surah Al-Baqarah yang cukup panjang. Di mana surah Al-Baqarah Allah ceritakan berkenaan dengan hukum hakam, dengan perintah-perintah termasuk yang berat-berat pun dalam yang dirasakan berat, contoh perang dan sebagainya. Maka tentu sahaja manusia merasakan bahawa susahlah kalau macam ni. Sebab nak buat ibadah ni bukan suatu benda yang mudah. Sebab tu kalau dalam fiqh pun dia panggil hukum taklifi kan, bebanan kan. Jadi dia bukan satu yang senang. Bukan semua orang boleh buat satu perkara ini dengan mudah. Sebab setiap orang tu dia ada tahap yang berbeza-beza. Tetapi kalau kita lihat bahawa Allah SWT sendiri pun mengatakan dalam ayat ini, seolah-olah nak tunjukkan bahawa sebenarnya apa yang Allah turunkan bukanlah susah. Sebab Nabi kata, ad-dini yusrun, agama tu mudah. Cumanya cara untuk kita menghadapi satu perkara itu
yang menyebabkan kita itu berbeza di antara satu dengan lain. Cara kita berfikir tu, macam kita katakan sebelum ni, kadang-kadang kadar Allah tu tak berubah. Kita tak boleh ubah nasib kita. Contoh, kita tak boleh pilih mak dan ayah kita. Kita tak boleh pilih adik-beradik kita. Tetapi kadang-kadang bos pun kita boleh pilih tempat kerja, tapi bos kita tak boleh pilih siapa bos kita. jadi nak kita kena redha. Tetapi cara kita nak menghadapi situasi tu yang menyebabkan kita keluar daripada masalah tu. Tuan kata berfikir di luar kotak tu penting. Menghadapi masalah tu kadang-kadang kita kena kreatif juga dalam menghadapi satu masalah tu. Sebab sebenarnya suatu perkara itu bukanlah susah, tetapi cara yang kita hadapi tu sebenarnya yang menyebabkan kita susah atau senang. Sebab kalau kita lihat, orang lain pun hadapi masalah yang sama juga. Macam sekarang situasinya COVID-19, kadang-kadang ada orang lebih teruk daripada kita pun. Ada yang kehilangan ayah, ada yang kehilangan ibu, suami, isteri, anak, ahli keluarga, rakan taulan. Yang kita alhamdulillah masih lagi ada orang-orang yang kita sayang, masih lagi boleh bekerja, masih lagi boleh melakukan aktiviti kurang sikit, tetapi masih lagi boleh melakukan kehidupan dengan sempurna lah, boleh kita kata dengan selesa lah. Jadi kita lihat dalam zaman sekarang ni pun ramai yang kehilangan pekerjaan. Sebab tu saya rasakan bahawa doa ini amat-amatlah orang kata kena dengan keadaan kita sekarang. Mungkin sebelum ni kita tak rasa kita dalam keadaan senang, kita dalam keadaan mewah, kita dalam keadaan yang bebas. Tapi sekarang kita dalam keadaan yang tersepit. Di mana ada orang yang hilang pekerjaan, ada orang hadapi masalah kewangan, ada orang juga yang tertekan dengan situasi yang dihadapi, yang tak rasa tak mampu nak berdiri dah. Seolah-olah bumi ini nak membaham mereka, seolah-olah kaki ini tak mampu nak berdiri tegak lagi. Terkurung, tak tahu nak buat apa-apa. Tetapi sebenarnya Allah SWT nak bagi tahu, di samping ujian-ujian ni juga, dan juga bukan setakat itu sahaja. Sebenarnya bukan setakat kita diuji dengan musibah-musibah, tapi kita juga diuji dengan ibadah-ibadah. Dan manusia dalam keadaan susah ni kena solat juga. Contoh, kita ni dah lah menghantar makanan kan, ramai orang yang berubah professions untuk menghantar makanan sekarang. Di masjid tak boleh pergi, nak solat macam mana? Tapi solat tak boleh tinggal pula. So dia bertembung di antara kemahuan peribadi, kepentingan untuk meneruskan kehidupan dalam masa sama untuk menjaga hak-hak Allah SWT, maka tentu sahaja kita tidak ada kekuatan untuk melakukan perkara-perkara ini tanpa kekuatan yang datangnya daripada Allah SWT. So keywords dia adalah untuk bersandar kepada Allah SWT, sebab tanpa Allah kita memang tak mampu nak survive. Dengan masalah kita lagi, dengan ibadah lagi, dengan nak jaga solat lagi, dengan nak kejar customer lagi. Jadi kita merasai, kita tahu perkara kita ada pengalaman tentang perkara-perkara ini. Makanya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka mulik sangatlah kita kaji doa yang bagi saya tidak asing lagi bagi kita. Doa yang bagi kita sebenarnya apabila kita belajar ni, insya-Allah selepas ni kita akan benar-benar menghayati permintaan yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Tapi sebelum kita mendalami doa ini, ingin saya kita timbulkan sedikit persoalan lah. Misal ada yang mengatakan Wallahu a'lam, antara dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ni dikatakan bahawa Nabi dapat ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, ketika Isra' Mi'raj tu. Sebab ada yang mengatakan dikatakan, diriwayatkan Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan bahawa Rasulullah SAW ni dianugerahi dengan 3 perkara. Itu Nabi dianugerahi dengan solat 5 waktu, yang diakhiri ayat-ayat yang mengakhiri surah Al-Baqarah, serta diampuni bagi orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun daripada kalangan umatnya dengan ampunan yang menyuruh. Saya tak pasti tahap hadis ni, tapi ada yang membincangkan perkara tersebut lah. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha tu pun, antara yang Nabi dapat ialah dikurangkan daripada bilangan solat yang banyak kepada hanya 5 waktu sehari semalam sahaja. Dari situ juga kita dapat lihat bahawa hasil daripada nasihat Nabi Musa AS, kita terima kasih kepada dia AS. Mudah-mudahan Allah sentiasa melimpahkan kurniaan yang tinggi buat dia juga. Jadi kita katakan bahawa kita dapat lihat bahawa rahmatnya Allah SWT, syariatnya Allah memang bagi, memang mudah untuk kita berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Itu kita katakan bahawa syariat Rasulullah SAW ni lagi mudah daripada syariat-syariat yang terdahulu. Sebab tu Nabi dapat keistimewaan, Nabi dapat terus barangkali Nabi dapat terus direct daripada Allah SWT, menunjukkan Allah benar-benar memberi perhatiannya kepada umat akhir zaman ini, di mana kita dapat lihat kita dapat kalau dapat Lailatul Qadar pun
sama seperti orang yang telah beribadah dalam keadaan yang lama begitu. Pahalanya berganda-ganda untuk umat yang kurang umur dia berbanding umat terdahulu. Dan kalau kita lihat syariat yang terdahulu, contoh syariat Nabi Musa lebih berat daripada syariat kita. Orang dulu kalau apa dia macam sembah berhala apa dia nak taubat, dia kena bunuh diri dia atau orang bunuh diri mereka dalam pandangan yang lain. Kita senang je nak taubat, kembali pada Allah SWT, tak payah nak bagi tahu siapa-siapa, tak ada orang perlu tahu. Yang penting kita dia tahu, kita kembali kepada Allah SWT. Apa saja kita buat, tak ada confession nak cerita kat orang, tak payah. Cerita kat diri sendiri, cukup Allah dia tahu. Dok kahwin, dah kahwin, kita sekarang saya nasihat, kadang-kadang saya mengajar, saya berkongsi dengan orang-orang muda kan. Kadang-kadang kita tahu orang muda, kita pun pernah jadi muda, saya pun muda lagi, Alhamdulillah. Jadi kita katakan kadang-kadang kita ada buat benda yang pelik-pelik kan masa muda-muda, tak payah nak cerita kat pasangan lah. Benda yang dah berlalu tu lalu kita start kehidupan yang baru, hanya cerita kepada Allah SWT, sebab menunjukkan bahawa agama Allah SWT ni sangat mudah, hanya mengadu kepada Allah SWT atas apa kesalahan. Kembali kepada Allah SWT, tak perlu nak cerita kepada siapa-siapa, menunjukkan bahawa syariat Nabi Muhammad SAW ini sangat-sangatlah mudah sebenarnya. Sebab tu Nabi kata, ad-dinu yusrun, agama Allah ni mudah. Jadi kita juga perlu pasakkan dalam diri kita bahawa setiap ujian atau musibah yang melanda ini sebenarnya bukan maksud Allah ni benci. Ada orang bila pandemik dia berlaku, dia macam dah putus asa. Ada orang kata zaman Dajjal nak keluar, kita tunggu Nabi Isa je lah, nanti Nabi Isa turun kita, Imam Mahdi tolong kita dan sebagainya. So kita tak perlu nak buat apa-apa. Tak ada orang yang boleh tolong kita. Kalau kita kata macam tu, seolah-olah kita seperti mana sebahagian penganut yang lain mengatakan bahawa Nabi Isa ini adalah sebahagian Tuhan atau anak Tuhan. Jadi sebenarnya pergantungan kita ni kepada siapa? Kepada Nabi Isa ke, kepada Imam Mahdi ke, atau kepada siapa? Sebenarnya kita tak perlu tunggu siapa-siapa. Bila sampai dah masa dia turun lah. Itu tahulah dia nak jalankan tugas dia. Maka tugas kita sekarang ni sementara nak sampai kepada zaman itu, adakah kita perlu merasakan bahawa inilah kemuncaknya? Inilah bahawa dah sampai masa nak tamatlah dunia ni. Adakah begitu? Sedangkan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nabi saat diutuskan, Nabi kata, aku dan kiamat ni seperti ini. Maksudnya rapat sekali. Tapi sampai sekarang tak kiamat lagi. Maksudnya dekat. Tetapi dekat di sisi Allah SWT itu kita tidak tahu bila. Jadi bukan soal kiamat pasti akan datang, mati pun pasti akan datang, kiamat kecil pun akan datang bila-bila masa, tetapi apa yang kita sediakan untuk kiamat itu yang lebih penting. Itu sebenarnya kena kita ubah pemikiran kita, bukan kita hanya menunggu mati. Ada lagu kata macam tu kan, menunggu mati, bukan. Kita bersedia untuk mati. Bukan kita menunggu mati tanpa membuat apa-apa. Jadi kalau kita lihat dalam surah Ali Imran itu sendiri, ketika Allah SWT menceritakan berkenaan perang Uhud misalnya, di mana Allah SWT janji akan datangkan malaikat untuk bantu mereka. Tapi selepas ayat itu, apa Allah cakap? Apa Allah bagi tahu kat kita? Allah berfirman, ingat kepada manusia, yang beri pertolongan itu bukan pada malaikat, tapi yang beri pertolongan itu adalah Allah SWT. Jadi kita lihat bahawa para nabi yang merupakan individu-individu yang rapat dengan Allah SWT, individu yang Allah sayang pun, Allah masih uji mereka. Kita lihat apa kata hadis. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in daripada ayah dia kata, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala. Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujian dia? Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, an-nabiyya thumma amsalu fal amsalu fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dini riqqatun ibtuliya ala hasabi dini fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Jadi para nabi ni, Nabi kata orang yang paling getir ujian dia adalah orang yang Allah paling sayang. Itu siapa? Para nabi. Kemudian yang seumpama dengannya dan seumpama dengan dia. Seseorang akan diuji sesuai dengan keadaan agama dia. Apabila agama dia kukuh, maka semakin berat pula ujian dia. Apabila agama dia lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualiti agama dia. Seorang hamba akan sentiasa mendapat cubaan hingga dia berjalan di muka bumi Allah dalam keadaan bersih daripada dosa. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad dan Syekh Al-Albani mengatakan bahawa dalam Sahih At-Targhib wa At-Tahrib mengatakan bahawa hadis ini sahih. Wallahu a'lam. Jadi dapatlah kita lihat bahawa ujian itu bukan tanda Allah benci. Para nabi, takkan Allah benci pada nabi. Tetapi Allah uji juga untuk menaikkan martabat. Tapi bukanlah kita minta, hari Allah naiklah martabat aku, ujilah aku. Tidak.
Doa yang kita lihat pada ini pun mengajar kita bahawa kita doa supaya jangan Allah uji kita dengan sesuatu yang kita tidak dapat tanggungi. Kita dapat lihat bahawa ujian ini bukan tanda Allah benci. Malah semakin dekat kita dengan Allah, semakin getir ujian itu. Maka ayat 286 ini menenangkan hati kita, memberi tahu kita hakikat sebenar ujian ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in Rabbana wala tahmil 'alaina in qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. InsyaAllah kita akan terjemah satu-satu. Sebenarnya orang selalu baca pun dalam kata memang jadi amalan lah baca ni. Tapi insyaAllah ini kita nak terjemah, kita huraikan satu-satu. Jadi kita lihat daripada yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sangat orang kata komentar yang datang daripada Allah SWT sebelum start Allah cerita bagaimana nak berdoa atau Allah rakamkan orang yang berdoa. Allah bagi tahu direct bahawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan berbani. Itu kata mukallif. Mukallif tu apa tuan-tuan puan-puan, kita tahu kan orang mukallif ni, orang mukallaf ni orang yang dah dibebani dengan haji kalau mampu dia kena bagi zakat. Itu kata mukallif. Yukallif, Allah kata la yukallif. Allah tak bebani. Allah beratkan seseorang ni, sesiapa pun Jadi apabila kita lihat dapat ayat ni kita lega sebenarnya. Sebab Allah kata tak beban manusia dengan apa yang kita tak mampu. Di makna bermaksud semua manusia ini ada orang boleh terima banyak beban, ada orang tak mampu, ada orang hilang RM10 seminggu termenung. Kurang-kurang satu hari lah termenung. Ada orang hilang RM1,000 pun okey, relax, maintain, tak ada apa. Sebab dalam bank berkepuk-kepuk kata alah RM1,000 je tak apalah. Relax pun termenung lah, sebab itulah RM10 dia untuk hari itu. Jadi kita rasakan bahawa, kita katakan bahawa manusia Allah uji tidak sama. Ada orang kucing meninggal pun, kucing dia mati pun dia sedih seminggu. Ada orang, alah relax lah, kucing je kot. Jadi ada orang tak sama. Ada orang boleh terima beban yang banyak, ada orang tak mampu. Tetapi Allah bagi tahu dah agama ini memang untuk semua. Dan Allah akan uji manusia sesuai dengan kemampuan manusia. Sebab tu syurga itu bertingkat-tingkat. Kalau Allah bagi satu tingkat je masalah, semua orang nak guna berlumba-lumba. Walaupun Nabi suruh kita minta syurga Firdaus tu, tapi rahmat Allah bagi juga kepada manusia-manusia yang lemah iman sekalipun, masih Allah bagi peluang. Asalkan dia tidak mensyirikkan Allah SWT. Jadi apa kita nak buat? Bila kena hadapi perkara musibah dan sebagainya, kita kena tengok kemampuan diri. Kita kena tanya kita, apakah usaha kita ni nak cukup atau kita sebenarnya orang yang cepat mengalah? Kita yang rasa susah. Macam budak-budak belajar sekolah lah. Kadang-kadang soalan tu tak sentah mana pun, tapi dia tak fokus. Kadang-kadang cikgu dah ajar benda yang sama, dia duduk tak dengar, dia duduk termenung, dia duduk berbaring. Kadang saya mengajar ngaji, kadang bila dia nak suruh dia ulang tu, kadang masa kita ulang tu dia duduk macam ni. Dia termenung. Memanglah dia tak dapat, bukan sebab dia tak boleh, tapi dia tak nak dengar. Itu biasa, budak-budak biasa macam tu. Tapi kita katakan bahawa kita jangan jadi macam budak-budak lah. Kadang-kadang kita kena lakukan sebaik mungkin untuk berkhidmat dalam dunia ni. Kemampuan itu juga ikut zaman, ikut suasana. Jadi kita kena ikut kemampuan diri. Jadi ayat ini juga bermaksud bahawa syariat Allah SWT ini, Allah bagi kepada kita, sebenarnya kita boleh tanggung, kita boleh buat. Allah tak bakal bagi syariat yang tak mampu tanggung. Allah tahu kemampuan kita sebab Allah yang buat kita. Maka Allah bagi kita satu syariat agama yang sangat-sangat praktikal. Kita dapat lihat bahawa dalam keadaan susah pun kita boleh amal syariat ni. Dia akan mudahkan kita. Cuma soalannya sekarang masyarakat yang selalu menyusah-nyusahkan kita. Sebab tu nak belajar agama, kita tak boleh dengar masyarakat. Kita kena kembali kepada Al-Quran, kita kena kembali kepada sunnah. Yang situ yang akan ajar kita bagaimana nak berinteraksi dengan syariat yang Allah datangkan ni. Contoh kalau sakit, kita boleh solat duduk. Kita boleh baring. Zakat hanya orang yang mampu je. Tak mampu, tak ada masalah.
Contoh macam ni baru ni saya terbaca berkenaan seorang Atazidah ni tulis. Kalau orang tu berhutang misalnya, dia hutang 30,000, 50,000, ada baki 20,000. Misal, ada pandangan mengatakan bahawa dia kena zakat 20,000 tu, ada yang katakan bahawa dia sendiri tak cukup 20,000 tu dia ada, dia pinjam orang nanti nak kena bayar balik, ada yang kata tak payah bayar dah. Jadi pandangan-pandangan itu banyak sebenarnya yang memberi aku kata ruang-ruang untuk kita itu melakukan syariat ni, tapi kita kena lebih pandai lah, cerdik untuk cari pandangan-pandangan yang sesuai dan juga pandangan-pandangan yang muktabar lah. Dan kita tak boleh dengar orang yang macam tu siapa-siapa saja, kita dengar daripada orang-orang yang ada authority lah. Jadi zakat ni wajib pada yang mampu saja. Haji pun sama. Sekarang bukan sekali haji, solat masjid pun tak boleh nak pergi. Kita kata macam tu. Tapi Allah ada bagi kemampuan manusia dan Allah tak akan hukum kepada manusia yang tak mampu buat. Misal dalam pandemik, dah cucuk dua dos pun, tapi masjid ada kuota. Misal di tempat saya 50 orang saja. Yang 50 orang tu tak termasuk ahli jawatan kuasa. Tinggal berapa dah kepada masyarakat setempat. Jadi ramai tak apa pergi. So ramai orang kata ini menteri ni apalah ni, ramai-ramai komen dan ini macam ini. Sedangkan Allah tak akan hukum atas perkara yang kita tak mampu. Yang penting duduk rumah kena solat. Itu saja. Jadi ini juga makna kita boleh tanggung segala arahan yang dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam Quran dan hadis. Kita boleh bawa Al-Quran ini. Kita boleh amalkan ajarannya dalam kehidupan. Jangan kita rasa berat sangat sebab dia sesuai untuk diri kita. Sebab tu dia ada sunat, dia ada wajib. Kalau tak mampu yang sunat, kita buat yang wajib. Tak mampu nak puasa, ada orang puasa Muharram, kita kata tak mampu, tak apalah, janji kau puasa sebulan apa tu dalam Ramadan pun jadi dah. Ada manusia tak sama. Ada orang hebat berpuasa, ada orang hebat cari ilmu. Yang penting yang rukun Islam tu jangan tinggal. Yang lain-lain tu sebagai tambahan untuk kita mendapat martabat yang lebih tinggi. Saya ingat dulu kawan saya pernah cakap, saya zaman budak-budak lah, zaman 21-22 kan. Kita borak-borak pasal ruqzah. Borak pasal agama tu boleh tahan lah. Jadi dia kata pasal makanan, pasal boleh makan khinzir jika tersesat kat dalam hutan kan, Allah bagi ruqzah kan. Kita boleh makan perkara yang haram. Misalnya tersesat dalam hutan, keputusan makanan. Dia kata kat saya, dia tak setuju. Dia kata, aku lebih rela mencuri, dia kata, daripada makan khinzir. Saya kata kat dia, sebelum kita cerita soal hukum, saya nak tanya satu soalan. Kat hutan kita nak curi duit siapa? Itu satu. Lepas tu kalau kita boleh curi duit orang pun, kita nak beli kat mana? Sesat kat hutan. Maka dia pun terfikir, dia kata, dah tak apalah, kita bincang pasal lain lah. Sebenarnya kita boleh nampak sebenarnya rahmat Allah SWT, syariat Allah tu mudah. Tapi kadang-kadang kita yang tak sudi nak terima kemudahan Allah. Sebab kita rasa kita lebih pandai. Kadang-kadang kita pergi jamak, kita tak nak buat. Kita kata elok kita semayang 4 tak boleh, kita mudah-mudah. Sedangkan Nabi kata, kalau tak silap Umar kata ini hadiah daripada Allah SWT. Kita tahu kadang-kadang kita tak ambil kemudahan itu, menyebabkan kita tertinggal yang wajib. Itu dia. Jadi andai kita perlu buatlah sekadar mampu. Nabi sebab apabila disuruh suatu perkara, buatlah semampu boleh. Apabila disuruh meninggalkan satu perkara, kita tinggal terus. Macam Nabi tak suruh minum arak, tak bagi minum arak, kita tak minum arak. Tapi bila bacalah wallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, al-falaq, baca semampu kita. Tak boleh baca li ilafi quraish pun tak apalah, baca satu ayat pun jadi, tapi tak ada benar orang bagilah. Tak ada orang kata wadduha Allah koman sangatlah tu kata. Jadi baik kita teruskan. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa huraian bahawa Allah SWT juga tidak akan azab apa yang terlintas dalam hati. Kadang-kadang kita terlintas sesuatu yang buruk. Saya suka bagi contoh yang ekstrim, tapi tuan-tuan jangan panggil saya ekstremis. Apa-apa, cuma terfikir, terlintas, dia tengok rasa jatuh cinta pula orang kata. Manusia ni dia punya syahwat ni, syaitan ni dia akan uji manusia macam-macam cara. Tetapi jawapannya adalah dia tidak berusaha selagi mana dia tidak meneruskan hasrat dia. Selagi mana dia tidak meneruskan angan-angan dia, selagi mana dia tak layan perasaan dia. Misalnya bila dia rasa perasaan tu, dia hilangkan saja dengan istighfar, dia ajak isteri dia call isteri dia, jom yang kita pergi jalan-jalan
Dia hilangkan perasaan kepada orang lain, maka perkara itu settle begitu saja. Jadi saya cakap ni macam bentuk lawak, tapi sebenarnya berlaku kepada Rasulullah SAW sendiri. Dia mana tengah duduk dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba ada seorang wanita terlintas. Bukanlah Nabi jenis yang orang suka tengok perempuan ke, bukan. Jangan kita rasa macam tu, tapi ternampak, terlalu. Sebab tu Nabi kata pertama itu dimaafkan. Maka Nabi sebagai manusia ada tiba-tiba rasa syahwat dia kepada wanita. Maka dia balik, dia datangi isteri dia. Maksudnya dia hilangkan perasaan itu tidak membawa dosa. Juga berlaku kepada Yusuf alaihissalam. Allah kata Yusuf alaihissalam ada perasaan pun kepada perempuan tu. Perempuan tu mahu kepada Yusuf, Yusuf pun mahu kepada dia. Yang berlaku, Nabi Yusuf tidak meneruskan perasaan itu. Jadi perasaan itu tidak membawa dosa, menunjukkan bahawa mudah sangat ayat Allah yang Allah dah datangkan kepada kita ini. Kita fikir nak buat dosa, kita tak buat, tak dapat dosa lagi. Bahkan kita nak buat, kita batalkan, dapat pahala. Lepas nak membuat, dia berasa tak jadi. Sebab takut ke Allah SWT, Allah bagi kita pahala. Kita fikir nak buat pahala, belum buat lagi. Aku rasa lepas pandemik ni, aku tak pagi kat subuh, dapat pahala dah. Walaupun selepas pada dah tamat pun kita tak pergi, tak apa, pahala niat dah ada. Orang kata settle lah yang bab tu. Ini mengajar kita apabila kita diuji, selain daripada sabar, kita seperti mana kita bincang tadi, kita balik pada perbincangan asal, kita kena kreatif dalam hadapi ujian. Kita kena fikir di luar kotak, kita kena sangka baik dengan Allah. Itu Mak Saleh kata survival is the fittest kan. Hanya orang kental sahaja yang akan melepasi ujian yang didatangkan kepadanya. Dan tentu saja kental saja tak, kita kena ada pergantungan. Dulu kan ada lagu kan, mendiang Tommy Page katakan everyone needs a shoulder to cry on kan. Semua orang memerlukan sandaran, pergantungan harap, dan tentu saja kita tak boleh berharap ke mana-mana. Tempat bersandar kita adalah sebagai orang beriman ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang beriman ni, semua atas agama yang Allah turunkan kepada kita, dia akan merasakan bahawa dia adalah suatu kebaikan buat dia. Tapi orang yang tak ada agama, dia akan rasa semua benda berat. Dia semua adalah beban buat dia. Tapi kita lihat bagaimana sebenarnya Allah kata laha ma kasabat. Dia mendapat pahala kebaikan yang dia. Kalau kita lihat banyak sekali dalam tafsir-tafsir, termasuk dalam Buya Hamka sendiri, dia kata kita akan dapat pahala daripada segala amal kebaikan yang kita lakukan. Dan daripada rasa sendiri, kalimah kasabat tu menunjukkan bahawa dia suatu perkara yang mudah untuk dibuat. Maksudnya Allah mudahkan. Bila Allah guna kasabat, maksudnya yang diperbuat itu mudah. Berbeza dengan suatu benda yang dosa-dosa atau maksiat, Allah kata wa 'alaiha maktasabat. Dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakan. Di sini iktasabat ni dengan kasabat ni maksud dia sama. Tapi dari segi ahli tafsir, dia kata kasabat ni mudah. Iktasabat ni pertambahan huruf ni menyebabkan kalau dalam ilmu nahwu, misalnya ilmu bahasa Arab, dia susah lagi. Jadi apa maksud dia? Suatu amalan itu, para mufassirin dia buat kesimpulan, suatu amalan tu suatu benda yang mudah nak buat sebenarnya. Dosa tu untuk orang beriman adalah suatu benda yang susah nak buat. Jadi Allah kata manusia akan tanggung dosa daripada amalan keburukan yang dilakukan. Daripada penggunaan perkataan iktasabat memberi isyarat bahawa dosa itu susah nak buat. Kita rasa hairan. Sebenarnya dosa itu susah untuk dilakukan sebab dia bertentangan dengan naluri. Kita orang dah biasa buat benda baik. Kita boleh ke tiba-tiba kat tengah pegang tangan orang siapa-siapa macam tu, orang perempuan yang bukan mahram kita, macam tu saja. Kita nak buat benda-benda yang pelik depan. Kadang-kadang kita buat kat belakang orang, kita lihat benda-benda yang tak elok misalnya kat internet ke, tapi ada orang ketuk pintu, kita tutup. Sebab kita ada perasaan malu. Fitrah manusia itu sukakan kepada kebaikan. Sebenarnya, perkara dosa ni sebenarnya dia suatu benda yang melawan naluri fitrah manusia. Contoh kalau kita menipu, kita akan rasa apa? Kita tipu mak kita sekecil-kecil, kita tipu mak kita apa? Rasa gundah gelana. Kita rasa berdebar-debar. Mak aku ni macam tahu je. Kita pun tak tahu mak kita tahu tak tahu. Tapi kita rasa macam dia tahu je. Tapi takkan kita tanya mak tahu ke? Kan tu pula orang kata. Jadi menunjukkan bahawa benda-benda yang maksiat ni kalau boleh kita tak nak orang tahu. Jadi ini maksud bahawa dia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan sebab dia akan menghilangkan fitrah sebagai manusia itu sendiri. Itu dia. Jadi kita dapat lihat bahawa
Allah nak tunjuk bahawa kalau benda yang Allah suruh ini mudah saja buat rasa mampu boleh, tetapi benda yang Allah larang tu untuk orang beriman dia satu benda-benda yang sangat susah. Kalau sekali kita buat benda, dia akan teringat-ingat sampai bila-bila. Apatah lagi dia melibatkan orang lain. Maka kita kembali kepada ayat ini mengatakan bahawa apa saja ujian yang Allah datang, bahawa ini bukan maksud Allah benci. Allah datangkan syariat bukan sebab Allah benci, tapi syariat itu adalah untuk manusia sendiri, untuk mudahkan manusia. Kalau kita rasa macam terfikir benda buruk dan sebagainya, apa kita nak buat? Kita kena kembali kepada Allah SWT, kita kena istighfar, kita kena taubat kepada Allah SWT. Sebab Allah SWT itu sentiasa membuka ruang kepada manusia untuk kembali. Ana la tu'akhidna in nasina. Kemudian Allah berkata lagi, bagaimana nak berdoa? Wahai Tuhan kami, jangan engkau kira kami salah jika kami lupa. Jadi manusia ini sendiri nama dia Anas kan. Anas ni datang perkataan lupa, nasi itu lupa. Jadi manusia ini memang sentiasa lupa. Maksudnya buat-buat lupa. Tak, kadang-kadang manusia memang lupa. Dia lupa dia ni hamba Allah. Dia lalai. Itu termasuk dalam lupa. Contoh dalam solat pun kadang-kadang dia terlupa rakaat sebagainya sebab dia ingat macam-macam benda dia ingat. Tapi syariat dipermudahkan dengan boleh tambah sahaja rakaat yang tertinggal dan sebagainya. Jadi untuk buat segala amal agama ni, nak taat dalam agama ni, kita kena ada apa? Kena ada usaha. Sebab sudah banyak hukum kita belajar dalam surah Al-Baqarah ni, kita mungkin rasa berat. Maka Allah ajar doa, dia kunci dia untuk amalkan hukum yang diberikan. Allah mudahkan dengan segala-galanya apa? Dengan doa. Kita minta kepada Allah SWT, ya Allah Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jangan engkau kirakan kami salah kalau kami lupa. Rahmat Allah SWT, kita lupa nak solat pun Allah kata tak apalah, boleh ganti semula. Buat bila teringat. Kadang-kadang kita sibuk sampai tertinggal solat dan sebagainya ada berlaku. Allah tak hukum kita terus. Allah masih bagi kita peluang untuk kembali. Kita buat sajalah mana yang tertinggal. Sebab kadang-kadang kita terlupa. Terlupa juga boleh termasuklah lalai. Sebab Nabi sendiri pun dia pernah ditunjuk bahawa dia terlupa rakaat berapa. Dia tambah je rakaat tu. Bukan suatu benda yang menyebabkan kita rasa susah dan sebagainya. Sedangkan semua itu ada jawapan-jawapannya. Kemudian Allah kata au akhtana. Tadi terlupa. Lupa satu hal lah. Kadang-kadang tersalah. Manusia ni buat salah. Nabi kata kalau tak silap dalam satu hadis, kullu bani Adam khata. Setiap Adam ni dia akan buat kesalahan. Sama ada kesalahan yang besar yang mendatangkan dosa atau Allah maafkan dia, Allah kira dia sebagai kesalahan semata-mata. Kita buat dosa sebab apa? Sebab tersalah. Yang penting jangan ada niat untuk lawan Allah SWT. Kalau kita niat untuk lawan Allah SWT, maka dia dah masuk level lain. Tapi kalau sekadar kita buat sebab kerana kelemahan diri, kita berulang kali menangis setiap kali kita membuat kesalahan, maka itu adalah satu perkara yang baik. Rasa bersalah kerana membuat kesalahan itu adalah satu perkara yang baik. Cuma kena hati-hati jangan sampai kita dipermainkan oleh syaitan. Sebab syaitan akan bisik kat kita, dia kata, tengok Allah dah bagi kau macam-macam. Allah dah buat macam-macam, kau masih buat dosa lagi. Aku rasa kau tak layak untuk jadi hamba Allah SWT. Kau kena jauh daripada Allah SWT sebab kau dah tak layak untuk menjadi hamba dia. Sedangkan tidak ada jawapan dia. Jawapan dia sentiasa doa ke Allah SWT. Ya Allah, jangan kau hukum kami atas apa yang kami terlupa dan atas apa salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami bebanan yang berat bagaimana seperti mana yang kau beban kepada orang-orang terdahulu. Jangan pikulkan kami bebanan agama, mudahkan kepada kami agama kami. Bagi kami akibah yang betul. Jangan susahkan kami macam mana kalian yang diuji kepada bangsa-bangsa yang terdahulu seperti mana Bani Israel berat. Kita lihat mereka tak boleh keluar hari Sabtu, mereka tak boleh buat apa-apa. Kita hari Jumaat, Allah kata dalam Quran, apabila selesai fa iza qudiyatis solah fantashiru fil ardh wa batahu min fadlillah. Allah kata mudah aja, lepas pada selesai solat, apa nak buat? Bertebaranlah di muka bumi Allah, carilah kurniaan Allah Subhanahu taala. Tapi orang Bani Israel, Allah kata apa kepada mereka? Hari Sabtu jangan buat apa-apa. Duduk rumah, ibadah sahaja semata-mata. Nampak tak beza antara syariat mereka dan syariat kita? Mudahkan orang-orang akhir zaman. So Allah tahu kita punya nyawa, kita punya umur kita tak panjang nak mandi mereka, maka Allah permudahkan hasil daripada rahmat.
juga belajar bahawa dalam surah ini bagaimana hukuman. Kalau kerja amalan syirik apa mereka buat, mereka kena bunuh, dibunuh. Tak boleh nak hidup. Sedangkan dalam syariat kita, kalau kita buat dosa, kita tak cerita kat orang, kita kembali kepada Allah SWT, tak payah nak cerita kat siapa-siapa, kita minta saja Allah makbulkan doa kita dan tinggalkan apa amalan buruk yang pernah kita buat. Kemudian dilanjutkan, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan kau pikulkan kepada kami apa yang kami tak daya memikulnya. Di makna kadang-kadang kita rasa benda tu taklah susah sangat. Sebenarnya benda tu dari hakikat tak susah sangat, tapi kita rasa berat. Kita semayang daripada kecil dah semayang. Tiap-tiap hari kadang-kadang ada tak rasa berat nak semayang. Lepas tu nak kena pergi office pula dan sebagainya. Kita rasa berat. Apa yang kita hadapi ni kita rasa berat. So kita minta kepada Allah, jangan kita dipikulkan dengan benda yang kita tak terdaya nak pikul. Jadi sebelum ni tentang bebanan syariat. Kali ni kita doa pula supaya jangan bebankan ujian. Tadi bebanan syariat tu satu hal lah. Ni ujian pula. Contohnya sakit. Zaman pandemik ni sakit dan sebagainya. Hutang, hilang pekerjaan, anak degil, macam-macam lagi. Sebelum tu kita minta supaya Allah jangan bebani kita dengan perkara-perkara tersebut. Kepada Allah kata wa'fu anna. Allah ajar kita kata wa'fu anna. Maafkan kesalahan kami. Bila kata wa'fu anna, ini jawapan pada la tu'akhizna. Jangan hukum kita dalam bebanan agama. Afun ni maksudnya memaafkan seseorang kerana rasa sayang. Kita kata kepada Allah, ya Allah sayanglah kami. Rahmatilah kami. Sebab kalau kau sayang kepada kami, maka maafkanlah kami. Sebab tu kalau ada syariat yang kami nak dapat, maka maafkan kami. Sebab tu Nabi ajar baik habis dia solat, apa perkara pertama dalam hadis yang sahih, apa nak sebut? Nabi ajar, Nabi kata astaghfirullah. 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 Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Habis solat, lepas pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ini, perkara pertama yang sebut ialah istighfar 3 kali. Sebab tadi duk semayang, duk ingat benda lain. Tadi duk semayang, duk fikir macam-macam. Jadi kita minta keampunan kepada Allah SWT. Nabi Allah Ibrahim, dia buat satu benda yang baik. Apa benda yang dia minta? Dia buat bina Kaabah, fondasi Kaabah. Tetapi apa dia minta kepada Allah SWT, selepas dia selesai, dia minta Allah maafkan mereka berdua. Sebab kalau ada kekurangan yang kita persembahkan kepada Allah SWT dengan sebaik mungkin. So kita minta Allah kesian kat, maafkan kita sebab kita ni manusia yang lemah. Kemudian bukan setakat itu, kita minta waghfir lana, ampuni dosa kami. Tadi tidak kemampuan untuk buat ibadah ini dengan sempurna, syariat ini dengan sempurna. Dia minta pula ampun dosa. Dia kata waghfir lana, dia menunjukkan bahawa ampuni kami bukan setakat ampun tapi tutup. Sebab dia datang daripada perkataan ghafara. Waghfir lana tu kalau tuan-tuan lihat ada, tuan-tuan puan-puan lihat ada ghin fa dengan ra. Ghafara ni maksudnya dia tutup. Jadi kita minta Allah SWT bukan sekadar maafkan, bukan sekadar kesian, tetapi tolong tutup. Jangan beritahu kat orang. Jangan buka aib. Zaman ni Allah buka aib Allah macam-macam. Kita lihat di media sosial. Benda yang kita tak sangka-sangka pun boleh berlaku. Kalau ada susuk tubuh yang kita pandang baik dan sebagainya pun boleh berlaku. Dan kita harap janganlah buka perkara-perkara ni. Biarlah orang kata habis macam tu sahaja. Kadang-kadang Allah boleh ampun. Allah boleh maafkan. Tapi Allah buka juga. Jadi kita harap Allah bukan sekadar maaf kita, tapi Allah tutup aib kita supaya tidak diketahui oleh orang, supaya kita boleh move on, supaya kita boleh buat benda yang baru. Dan antara kesalahan yang kita buat setelah Allah tutup aib kita, kita orang dulu aku ni macam ni, dulu aku macam ni, kita cerita pula kat pasangan kita pula. Menyebabkan akhirnya masa tengah bahagia okey, tapi bila tengah bergaduh habis dia pun ungkit kita macam-macam. Sebab kita pergi buka aib yang tak sepatutnya kita buka. Warhamna, bagilah rahmat kepada kami. Beri rahmat kami dengan taufik supaya dapat jalan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan kau ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Jangan uji kami dengan perkara yang tak dapat kami tanggung. Itu kita minta kepada Allah SWT. Kemudian last sekali kita puji Allah, kata anta maulana. Engkaulah penolong kami. Itu kita kata awal-awal tadi, kita kena ada tempat sandar. Tempat untuk bergantung harap. Jadi kita nak tolong, kita tahu bebanan Allah ni banyak. Kita dah katakan ujian Allah ni banyak. Tetapi kita dah kata tadi, Allah takkan beban. Allah takkan beban dengan perkara yang dapat kita tentang ni. Pun begitu, kita minta Allah, ya Allah, anta maulana, engkau lah penolong kami. Sebab tanpa perlindungan Allah, tanpa ilham daripada Allah SWT,
kita tak akan mampu selesaikan masalah kita. Kemudian Allah akhiri doa ni, Allah kata fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami untuk capai kemenangan pada kaum-kaum. Apa maksud daripada ayat ini? Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, konteks dia adalah konteks peperangan, di mana Nabi bukan sekadar ditentang begitu saja, tapi Nabi diperangi. Maka apa yang diajarkan kepada para Nabi dan sahabat ialah bantulah kami tegakkan agama Engkau ya Allah, sebab kadang-kadang rasa berat tugas dakwahan. Dalam zaman pun kita tak diperangi macam tu. Tapi kadang-kadang orang tak dengar cakap kita, orang tak nak ikut kita, orang ikut dengan pandangan yang tak berapa tepat misalnya. Maka kita perlukan nasrun daripada Allah. Perlu pertolongan daripada Allah SWT. Sebab pertolongan Allah SWT ni besar. Sebab kalau kita nak berhadapan dengan orang-orang yang menentang kita, orang yang ada hujah-hujah yang lain, kadang-kadang kita rasa down. Jadi kita kena baca doa ini, kita minta. Dan kafir itu bukan semaksudnya dia kafir keluar daripada Islam. Kafir itu juga maksudnya dia ada orang yang menentang. Dia menentang. Kadang-kadang orang tu mengaku dia Islam, dia menentang apa yang orang bawa, Quran dan Sunnah dan sebagainya, maka kita akan rasa susah. Dan siapa yang boleh bagi kita kekuatan? Hanya Allah SWT. Maka kita kena sedar, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, apabila kita hadapi ujian ini, jangan sesekali kita rasa dia susah sangat, kita salahkan Allah SWT, kita rasa, Allah kenapalah kau uji aku, kau tak uji jiran aku. Kita duk fikir macam, kenapa aku yang kena? Sedangkan kita tak tahu orang lain pun ada masalah-masalah sendiri. Cuma dia tak cerita kat orang, dia tahu bagaimana nak menguruskan kesusahan dia. Dia tahu bahawa dia ada Allah SWT. Sedangkan nikmat Allah SWT cukup banyak. Sekadar Allah sikit-sikit tu, jangan kita sampai keluar daripada agama ni. Jangan sampai kita putus asa dengan Allah SWT. Dan apa kita perlu buat? Kita kena mohon Allah SWT angkat kesusahan kita. Dia bukan kita ujian yang kita tak mampu hadapi. Dan doa yang kita bincang hari ini perlu ajar kita supaya bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT, sebab dia je yang mampu lindungi kita, dia mampu rahmati kita, dia mampu berjalan keluar. Siapa takwa kepada Allah SWT, Allah akan bagi dia jalan keluar daripada tempat yang dia tak sangka-sangka. Apa itu? Dia kesusahan itu akan ada kesenangan. Ulama pentafsirkan bahawa satu kesusahan akan ada dua kesenangan. Yang penting kesenangan pertama ialah kita redha dengan apa yang Allah SWT, dan kita diberi jalan keluar daripada masalah tersebut. Dan siapa yang dapat bagi kita kekuatan? Hanya Allah SWT. Dia saja yang mampu bagi kekuatan untuk terus jalankan agama Allah SWT. Dan walaupun ada orang cuba nak gagalkan usaha kita ni dengan doktrin dan sebagainya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, banyak dengan hiburan dan sebagainya yang menyebabkan kadang-kadang kita cakap tu menyebabkan kita ini tak glamour dan sebagainya, maka hanya kepada Allah SWT tempat kita meminta kekuatan. Dan hanya kepada Allah SWT tempat kita kembali adukan masalah kita sebelum kita benar-benar dikembalikan kelak untuk bertemu dengan dia kembali kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Saya rasa saya dah terlebih masa. InsyaAllah saya kembalikan kepada dan Coach Azriah. Silakan. Maaf banyak. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Very good insight lah dengan doa ni. Walaupun doa ni selalu kita sebut, tapi hari ni saya ada take home sebenarnya. Dan saya tak dapat Ustaz hari ni. Tapi sebelum tu kita ada 12 minit lagi. InsyaAllah siapa yang ada soalan untuk Ustaz daripada Coach Alan Asriah, bolehlah ajukan satu soalan, dan ataupun daripada Zoom ni kalau nak ada apa-apa soalan ya. Dalam manusia kita ni sentiasa berhadapan dengan dugaan-dugaan cabaran. Tapi apa yang saya nampak hari ni sambil menunggu soalan daripada mereka ni, ya Ustaz, bila saya cakap saya selalu gunakan doa ni atas apa-apa bebanan ataupun cabaran yang dihadapi tu. Tapi bila Ustaz sebut pasal amalan-amalan yang Allah syariatkan kepada kita ni adalah satu perkara yang Allah dah janjikan mudah kan. Jadi sebenarnya the link kepada masalah yang dihadapi dengan kembali pada Allah itu, dengan mengamalkan amalan-amalan dia tu, saya lebih nampak kat sini. Sebab kalau kita berhadapan dengan satu kepayahan, kemudian kita minta saja Allah ringankan beban kita, tapi kita tidak berusaha untuk beramal, mungkin menambahkan amalan kita, sebab apa yang Allah sebut amalan-amalan ini mudah. Jadi bila kita amalkan benda tu dengan harap hubungan kita dengan Allah tu lebih intim lagi, lebih rapat lagi. Jadi beban yang kita hadapi tu mungkin nampak sikit. Itu yang saya nampak lah. Tapi satu Ustaz saya nak tanya kan, adakah ayat ini juga boleh menjadikan satu alasan bagi orang yang aku tak payah buat lebih-lebih sebab Allah tak bebankan aku
Allah Ta'ala ni jadi buat sikit-sikit cukup lah. Macam mana Ustaz? Okay, tapi bagus soalan ni sebab ada dalam hadis pun kita sahabat-sahabat dia pun macam kita manusia biasa. Nabi beritahu tentang solat dan sebagai hukum dalam lah, kata silap saya lah. Saya pun tak apa ingat hadis tu. Dan dia cakap dengan Nabi, aku nak buat yang ni je, aku tak nak buat benda lain. Maksudnya ada ulama kata, ada ulama yang berpandangan lain, tapi ada ulama yang berpandangan bahawa dia ni cakap dia nak buat wajib je. Dan Nabi kata beruntunglah kalau dia ni buat macam tu. Maksudnya Nabi tak ada masalah atas perkara yang memang betul-betul aku memang puasa lain, minta maaf lah ya, aku puasa bulan Ramadan je. Ada orang dia cara dia sendiri. Cumanya terpulang kepada individu tu lah. Individu tu dia nak syurga tingkat mana. Yang tu dia nak bahagia dia tahap mana. Tetapi selagi mana dia itu tidak, orang kata tak, dia tak kata aku tak nak solat lah. Dia kata aku solat je tapi aku baca kecil-kecil cukup lah. Kadang-kadang buat yang wajib sudah lah. Tak ada masalah. Itu orang kata atas kehendak dia sendiri dan atas kemampuan dia. Tapi kalau dia kata aku tak boleh nak solat lah, so aku tinggalkanlah solat ni. Sebab selagi mana benda tu wajib, tidak ada alasan dia untuk tinggal. Cumanya persoalannya sama macam saya suka perkataan yang Tuan Alan gunakan, Coach Alan gunakan, intiman kita dengan Allah SWT tu. Sejauh mana kita rasa seronok dengan Allah SWT tu. Dia berkata bukan beban tau. Dia sebab tu Buya Hamka dia tak suka perkataan taklifi tu. Dia kata bukan beban, ni tanggungjawab sebenarnya. Sebab tu Musa AS, Allah tanya kat dia bila jumpa dengan Allah SWT, Allah tanya dia, apa di tangan kananmu Musa? Apa di tanganmu Musa? Dia cakap, oh ni tongkat aku gunakan untuk ini dan itu. Sebenarnya dia boleh jawab, ini tongkat sudah. Tetapi kenapa dia panjangkan lagi? Sebab dia nak berlama-lama dengan Allah SWT. Ini soalnya. Soal sama ada kita buat yang wajib saja tak ada masalah. Yang cukup untuk mendatangkan kita mendapat syurga Allah, itu dah cukup. So ada sahabat yang minta macam tu pun. Ada orang minta macam tu dekat Nabi. Dan Nabi kata beruntung. Kalau dia buat, beruntung dia. Okey. Nabi dia very practical. Sebab tu ada orang boleh minta dekat Nabi, Nabi aku nak berzina pun boleh. Tak ada masalah. Nabi dia orang yang macam very yang bertenang. Dia tak macam kita lempang lah nak cakap macam tu. Apa benda kau minta benda ni? Kau tak ada benda lain nak minta. Orang minta kahwin pun kita kata boleh 1 tahun. Kahwin ke? Kita dah fikir macam tu dah. Tetapi Nabi ni very orang yang memang betul-betul orang kata bersifat, orang kata sederhana, bersifat rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tak diturunkan melainkan rahmat. Setiap manusia tu ada dia orang kata kapasiti yang tertentu. Sebab tu kita sendiri, orang yang cakap macam satu hal, kita sendiri, kita jangan nilai orang. Kadang-kadang orang kata, teruklah dia ni Muharram. Khamis, Isnin Khamis tak pernah puasa. Ya Allah, teruknya. Itu saya lah orang tu. Dengan mengajar. Anak murid saya, umur dah 6 puasa. Maaf lah Ustaz tak puasa. Kata macam tu. So kita kira manusia tu ikut kapasiti masing-masing. Kita jangan nilai orang. Yang penting kita nilai diri sendirilah. Bagaimana kita nak dengan Allah tu. Perasaan keintiman kita dengan Allah SWT tu sejauh mana. Tapi yang penting, yang wajib rukun Islam tu tak boleh tinggal. Itu. Patut kita jangan tinggal. Tapi yang lain tu cuma lebih untuk mengangkatkan martabat lah. Yang untuk mendekatkan kita dengan Allah SWT. Macam mana perasaan kita. Kalau kita rasa ni beban, maka kita tak nak buat. Tapi kalau kita rasa dia adalah satu benda yang ada kekuatan, maka tentu saja kita akan berlumba-lumba untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu macam apa dalam surah Al-Kahfi kan, mereka supaya Allah mengetahui siapakah yang lebih baik amalan dia kan. Ialah apa? Wa ma ahsanu amala. Ahsanu amala. Kata barakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah jadikan, kemudian Allah kata macam ni doa tu lupa dah. Nak cakap lupa. Itu dalam surah Al-Mulk. Al-Mulk. Ya yahum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji dalam surah Al-Mulk lah. Allah nak uji, Allah jadikan hidup dan mati dan hidup ni untuk uji siapakah yang terbaik amalan dia. Dia bukan soal wajib tak wajib, soal siapa yang terbaik amalan dia. So dia akan dapat lebih dekat dengan Allah SWT. Dalam surah Al-Mulk. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Banyak lagi. Ada soalan tuan dalam chat. Ada. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah seorang menanggung dosa seorang yang lain? Dari segi secara asas dia tidak ada orang akan menanggung dosa orang lain. Melainkan misal anak
Adakah kita tanggung dosa anak kalau anak tak solat? Tak, kita tak tanggung dosa anak. Kadang-kadang tersebar bahawa kalau adakah suami akan menanggung dosa isteri? Tidak. Suami tidak menanggung dosa isteri, dia tanggung dosa dia. Tetapi kita tanggung dosa kalau kita tak mendidik. Kita tanggung dosa kita yang kita tidak mendidik anak-anak kita, atau kita tak nasihat isteri kita, tak tutup aurat, kita tak kisahlah. Tak apalah, biarlah. Jadi kita tak nasihat, maka kita dapat dosa. Dia dapat dosa dia, kita dapat dosa kita sebab kita tak didik. Sebab tanggungjawab kita adalah untuk mendidik orang di bawah je. Dan juga kita akan dapat dosa orang lain bila, tanpa mengurangkan dosa orang tu, bila kita jadi perintis. Saya merintis bahawa okey, kita main judi. Judi ni boleh dapat, okey, ni sport sukan, sikit-sikit depan ni kita bersih. Kalau amalan kita dengan zakat, apa dah hal? Kita kata macam tu. Lepas tu saya merintis. Orang kata okey, saya tak taubat, saya pun terus macam tu je. Buat orang, saya akan terus dapat dosa. Orang tu juga dosa tersebab saya merintis. Tetapi dalam keadaan biasa, sama ada isteri, anak perempuan dan sebagainya, kita tak tanggung dosa siapa pun dengan syarat kita dah menjalankan tanggungjawab kita. Sebab kita lihat ada je Nabi Nuh, anak dia tak ikut dia. Nabi Lut, isteri dia tak ikut dia. Mereka ini di bawah pengawasan hamba-hambaku yang soleh, yang baik. Tetapi kita berdosa, kita tanggung dosa kita apabila kita tidak menjalankan tanggungjawab kita. Maka kita berdosa kalau kita tak didik anak kita dengan baik. Tapi kalau kita dah jalan betul-betul, kita dah buat betul-betul apa yang Allah suruh, tetapi mereka masih lagi tak nak ikut, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tak ada orang akan tanggung dosa orang lain. Melainkan beberapa sebab, beberapa perkara yang saya cakap tadi lah. Kalau kita merintis ataupun kita tak buat, kita tak buat kita punya tanggungjawab. Tapi kita tak tanggung dosa dia lah, kita tanggung dosa kita sendiri. Dosa tidak menjalankan tanggungjawab. Orang kata, minta maaf perkataan kasar, orang Melayu dia guna perkataan dayus lah, kita kata macam tu. Maka kita tanggung dosa kita. Dia buat dosa dia buat sendiri, dosa dia sendiri. Allah.